Esok pagi. Sebagi. Ni bukan kelas ni, tanya-tanya macam ni. Kita tengah presentation ni. Okey. Awak jangan cakap macam tengah lepak dekat mamak je. Salah ni. Okey, boleh. Cikgu Syafiq. Zaid, dengar Zaid. Zaid, fokus. Ya, aku dengar. Dia dah macam Okey dah. Ui. Gemit. Boleh nampak? Kenapa main bergawak? Boleh nampak? Nampak cikgu. Okey, nampak. Weh, baik dah, Bik. Baik. Baik. Tolong jaga sebab kau ni. Baik. Marah. Phone aku lag ke macam mana? Tak jadi present ni, nanti diborak macam VC ni. Okay. Seterusnya saya akan meneruskan dengan sedikit pengenalan berkaitan sulam dan serba sedikit latar belakang UiTM. Next slide. Definisi sulam ialah Service Learning Malaysia, iaitu kaedah pembelajaran yang menggabungkan objektif pembelajaran disertakan sekali khidmat komuniti bagi memberi pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan sebenar. Sulam berteraskan 3 konsep: happiness and mutual respect. Sulam, berkasih sayang, kuning membawa maksud kebahagiaan, manakala biru pula membawa maksud saling menghormati. Gabungan 3 simpulan mewakili sifat prihatin dan kerjasama antara komuniti, pelajar serta pensyarah. Next slide. Seterusnya, pengenalan mengenai UiTM. Visi UiTM hanya. Misi UiTM pula ialah menerjui melalui kurikulum dari penyelidikan yang berkesan. Seterusnya, falsafah UiTM. Setiap individu berkeupayaan untuk mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu dan penyerapan nilai-nilai murni supaya menjadi graduan profesional yang mampu membangunkan ilmu, diri, masyarakat dan negara. Seterusnya saya serahkan kepada Rabiatul Najwa. Skrip. Buka sekarang. Dia nampaklah. Aku je. Okey, terima kasih Najwa. Sekarang saya akan ceritakan sedikit tentang pengenalan alkohol dengan minyak wangi. Alkohol dari segi kimia dia adalah sebatai organik yang terdiri daripada karbon, hidrogen dan oksigen yang mempunyai formula umum CnH2n+1OH. Untuk alkohol dia ada 2 teori. Yang pertama berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu alkohol, serbuk halus antimoni sulfida yang dipergunakan oleh penulis-penulis Eropah. Manakala dari segi teori yang nombor 2, perkataan alkohol berasal daripada perkataan alcohol yang bermaksud spirit atau esen wine. Okey, kita selalu sebut perkataan alkohol, tapi kita tak tahu pun macam mana dia punya penemuan. Kita tak tahu pun macam mana dia
diproses semua kan. Okay, Najwa cerita sikit lah pasal penemuan alkohol ni. Penemuan pertama minuman beralkohol dalam period tanah liat dekat China kira-kira 7,000 tahun sebelum Masihi. Di mana diorang ni buat minuman beralkohol daripada beras yang ditapai, anggur dan madu yang diperam atau disimpan dalam beberapa ribu tahun. Selain daripada tu, penemuan wine dekat Rom dan Yunani. Greece dan Rom, bahasa Inggeris. Dekat Rom dan Yunani. Buah anggur dekat Rom dengan Yunani ni, diorang pakai buah anggur ni sebab buah anggur tu senang tumbuh dekat diorang punya negara. Selain daripada tu pun diorang ada guna buah lain juga. Contohnya buah apple, buah pear, cherry, plum dan mulberry. Jadi itulah sedikit tentang sejarah alkohol. Seterusnya, Syafiq, next Syafiq. Dia tak nak next tu. Tak ke? Okey. Nak tanya pula, sabar dulu. Belum. Sabar. Terdengar apa dia? Apa? Apa yang rosak? Voice. Oh, voice. Main kot lag ni. Mungkin lag sini lag juga. Kita orang lag kot. Kita orang punya line kot slow. Okey, seterusnya saya teruskan dengan sejarah minyak wangi. Perkataan minyak wangi ni berasal daripada bahasa Latin per yang bermaksud melalui dan fumum yang bermaksud asap. Lagi. Okey, untuk pengetahuan semua, minyak wangi ditemukan dan dicipta dekat beberapa buah negara. Contohnya Mesir, Parsi, Rom dan Yunani, Babylon, Cyprus, China Purba, Eropah, Timur Tengah, England, Rusia dan Amerika. Next. Okey, dalam banyak-banyak negara tadi, saya tak dapat nak terangkan sejarah dekat setiap negara, tapi ini adalah 3 negara yang saya pilih untuk terangkan sedikit. Untuk Mesir, sejarah minyak wangi ini adalah teratai air merupakan bahan utama dalam pembuatan minyak wangi bagi dewa minyak wangi diorang. Serta minyak wangi Mesir mempunyai asas minyak. Dia tak macam kebanyakan minyak wangi yang zaman moden sekarang. Banyak yang berasaskan alkohol. Tapi diorang banyak berasaskan asas minyak. Okey, info ekstra sikit lah untuk sejarah minyak wangi dekat Mesir ni. Orang Mesir menggunakan minyak wangi dalam upacara keagamaan dan bagi diorang minyak wangi tu adalah peluh Tuhan Matahari Ra. Seterusnya, untuk negara Parsi, sejarah minyak wangi dia adalah orang Parsi mendominasi dan menginovasikan perdagangan minyak wangi yang membawa kepada penemuan proses penyulingan. Serta Avicenna, doktor Parsi, ahli kimia dan ahli falsafah, dia menemukan bahan kimia di sebalik minyak wangi yang bukan berasaskan minyak. Bahan kimia yang dijumpa tu alkohol lah. Lepas tu, info ekstra lagi untuk sejarah minyak wangi dekat Parsi ni. Dalam seni Parsi, pemerintah seperti Darius, diorang ni dicek dengan botol minyak wangi dan benda tu merupakan satu kebiasaan untuk diorang. Akhir sekali, dekat negara Babylon, pembuat minyak wangi pertama ialah Taputi, seorang wanita yang merupakan ahli kimia. Dia juga membangunkan teknik pengekstrakan bau, terutamanya dalam teknik penggunaan pelarut. Salah satu penyulingan minyak wangi terawal yang telah disebut dalam teks Hindu Ayurveda, diorang ni mengeluarkan minyak wangi untuk diraja serta permaisuri harem. Seterusnya saya serahkan pada Karisa. Baik, Cha. Terima kasih, Beto. Seterusnya, seperti yang kita tahu, minyak wangi merupakan salah satu aksesori kecantikan yang menjadi keperluan setiap orang pada zaman kini kerana dengan adanya minyak wangi akan membuatkan bau
akan bertahan selama 8 jam atau lebih. Yang kedua ialah UV parfum ataupun EPP. EPP adalah minyak wangi yang mempunyai kandungan konsentrasi yang lebih rendah daripada parfum. Kandungan bahan wangi dalam EPP biasanya di antara 16 hingga 24%. So, minyak wangi EPP lah yang lebih murah daripada minyak wangi parfum kerana bahan wanginya yang lebih rendah. Jenis minyak wangi yang kedua ialah EPP. Kebanyakan minyak wangi di pasaran seperti yang dijual di pasaran atau kedai yang ada EPP kerana EPP ni dia lebih murah lah secara umumnya pada konsentrasi bahan wangi dalam EPP dan lebih rendah daripada parfum dari EPP atau iaitu kira-kira 500 hingga 1500 sahaja. Dengan kadar konsentrasi yang rendah dalam EPP maka EPP ni bau dia sedap daripada parfum dengan yang tinggi. Yang keempat adalah EPP. Jenis minyak wangi EPP ni jarang yang kita dengar. Biasanya bau-bau ni terlihat sangat ringan tetapi dia fresh. Dia boleh dilegas. Jadi lagi pada tidak patut dan harga untuk EPP ni boleh dijual lebih murah macam beberapa belas ringgit. Dan adalah PR ni merupakan minyak wangi yang tidak mengandung alkohol dalam jumlah yang tinggi. PR mengandung air dan efek yang ada dalam spesifik. Bau dia pula boleh tahan air dalam 2 jam. Seterusnya satu Terima kasih kepada Nisa. Kita akan menerangkan tentang cara membuat minyak wangi. Kita ada masalah 20 bulan mengesahkan pengadaan dan pemeraman. Okey, first kali mempunyai sebelum perbuatan bahan-bahan penting seperti bahan yang penting seluruh dunia di bawah perbuatan. Kali-kali bahan lain boleh dia diambil dengan biasa dan lama-lama dia boleh sendiri. Poin kimia pula boleh dipelajari dengan proses di dalam bahan. Okey, dia mengisahkan dia dalam dari minyak wangi ni dia banyak cara tapi yang paling awal lah yang selalu digunakan sekali dia menyelingan iaitu memanaskan bunga yang akan sekawal panas dan bukan. Yang kedua extraction iaitu meletakkan atas bahan seperti urin sehingga panas tersebut kalau minyak lebih menjadi. Yang ketiga infrared iaitu lembaga akan diperangkap dan kemudian akan dilakukan alkohol menghasilkan lemak. Dia mesti dicabut sama ini sekadar yang akan oleh para ataupun kita bagi bonus. Buat minyak wangi menggunakan bahan bertahan untuk memenuhi sekadar yang unik. Setelah sekadar telah dipenuhi, ia akan dicampur dengan alkohol dan bahan alkohol yang dimasukkan dilipat dalam minyak wangi yang ada dengan tadi DCC, EDP. Okey, sekali-kali penerimaan. Penerimaan ini
Hello? Boleh dengar? Boleh ke? Boleh. Ah, Dengar tak Syafiq suaranya? lagi sikit tapi boleh dengar lagi. Sangkut-sangkut sangat ke? Okey. Okey, sebelum saya terangkan apa aplikasi minyak wangi dalam kehidupan seharian, saya nak terangkan dulu apa kegunaan dan aplikasi alkohol dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, alkohol ni digunakan sebagai bahan bakar alternatif bagi menggantikan minyak yang sedia ada sekarang. Sebabnya, kalau kita bakar etanol, dia akan hasilkan karbon dioksida dengan air. Lepas tu, disebabkan etanol ni boleh dihasilkan melalui penampaian, so dia jadi beneficial untuk negara yang tak ada industri minyak. Jadi negara tu boleh kurangkan import petrol. Yang kedua, alkohol digunakan sebagai pelarut. Etanol ni boleh dikatakan selamat jugalah untuk jadikan pelarut sebab sebahagian organiknya yang tidak larut dalam air. Sebagai contoh, etanol ni digunakan dalam pembuatan minyak wangi dan juga kosmetik. Yang seterusnya, alkohol digunakan dalam perubatan. Propanol sebagai alkohol mempamerkan sifat antibakteria. Sanitizer juga ada isopropyl alkohol. Alkohol juga digunakan dalam ubat antidepresan dengan untuk menghilangkan rasa sakit. Dan yang terakhir, alkohol digunakan dalam pembuatan kosmetik. Propanol digunakan banyak jenis kosmetik. Contohnya, asetat digunakan untuk menegakkan kuku dan akrilik untuk mengilat kuku. Next slide. Antiseptik juga merupakan salah satu bahan alkohol yang digunakan dalam perubatan untuk mensteril peralatan perubatan, contohnya suntikan jarum. Slide tadi Syafiq. Seterusnya, alkohol digunakan untuk melegakan sesama dan kesesakan. Contohnya, dalam ubat batuk kita pun ada alkohol. Next, alkohol digunakan sebagai pembasmi kuman. Alkohol dia ada sifat antikulat dan juga antibakteria. Oleh sebab sifat dia itulah dia bagus untuk jadi pembasmi kuman. Dan yang terakhir, alkohol digunakan untuk menahan sakit bagi mengurangkan rasa kesakitan. Sebagai contoh, dalam pesakit kanser, alkohol disuntik hampiran kawasan yang terjejas untuk mematikan hujung saraf bagi meredakan rasa sakit. Next slide. Seterusnya, aplikasi minyak wangi dalam kehidupan seharian. Salah satu kegunaan minyak wangi adalah sebagai aromaterapi. Minyak wangi ada banyak faedah lain, tapi salah satunya ia dapat menenangkan dan sifat terapeutiknya. Minyak wangi, buah sitrus, rempah ratus dan minyak wangi yang berbau sejuk membantu untuk tenangkan fikiran dan menenangkan badan. Minyak wangi juga memastikan tahap tekanan emosi kita terkawal. Seterusnya, minyak wangi dapat meningkatkan tahap emosi. Minyak wangi yang baik bukan sahaja dapat meningkatkan keyakinan diri, tapi dapat memastikan kita menjalani hari tanpa menyedari bau badan yang kurang menyenangkan. Bauan yang sesuai dengan personaliti akan meningkatkan lagi semangat untuk kita menempuhi hari tersebut. Dan yang terakhir, minyak wangi juga sering digunakan sebagai pencetus kenangan. Contohnya kalau macam kita pergi mana-mana, mesti kita macam ada terbau something yang nak kita ingat. So kita beli minyak wangi tu untuk kita naikkan semula memori tersebut. Betul. Itu saja. Betul kan? Okey, itu saja daripada saya. Kita pergi ke Q&A session pula. Siapa yang ada soalan boleh tanya. Saya ada soalan. Tanya. Apa ya soalan? Dengar ke? Boleh. Dengar. Siapa nak tanya ni? Siapa nak tanya dulu? Saya boleh tanya dulu? Uish. Terima kasih. Nak tanya lah. Biasanya minyak wangi orang sembuh dekat bahagian mana? Buka mic ya? Boleh tak? Buka mic. Okay, boleh ulang balik soalan tu? Ya ke dengar?
Betul? Betul. Basuh dah. Basuh balik lah. Oh. Oh, faham? Okay. Oh, kalau ni apa? Kalau dah sampai Malaysia dia nak buat Rangers. Oh, sebab dia biar hidup tu. Boleh main Zaid, ada soalan. Kenapa banyak orang menciptakan dalam perbagaian? Isyira soalannya minyak wangi diciptakan dalam pelbagai jenis sebab kita ada 5 tau jenis minyak wangi E, F, E, D, C, E, F, E, D, P. So kelima-lima minyak wangi ni antara perbezaan yang kompleks ialah perbezaan yang paling kompleks tahap minyak wangi dalam minyak wangi itu sendiri. Makin tinggi tingkatan minyak wangi itu makin lama. So function dia adalah function kenapa dia jenis adalah untuk supaya minyak wangi dengan application yang kita jalani pada hari tersebut. Menjawab. Jawab. Terima kasih. Tak dengar. Mana? Ni. Siapa nak tanya lagi? Aku nak tanya Orang yang bagi aku tanya. Cepat tanya tu. Okey. berapa lama tempoh untuk simpan minyak wangi? Terima kasih Syaina. Kebanyakan wangian kita boleh simpan selama 3 tahun selepas pembukaan. Tapi kalau macam dia terdedah dah terlalu lama dalam suhu yang panas macam cahaya matahari kan, condition dia tak akan sama dengan condition sebelumnya. Maksudnya lepas buka tu dia tak sama dah bau dia. So ketahanan baunya akan berkurang. Saya nak tanya boleh kita tanya? Jangan buat orang marah, Kan tadi kan cakap keberkesanan bau tu dah berkurang kalau simpan dalam tempat lama. Maksudnya minyak wangi kalau simpan lama jadi minyak busuk. Dia tak jadi busuk. Bukan. Dia bukan jadi busuk, tapi dia punya tahap kewangian tu dah tak sama dengan masa awal-awal tadi lah. Dia dah tak tahan lama. Dia dah wangi dia. Kalau wangi dia 4 jam mungkin boleh tahan 2 jam je. kalau dia boleh tahan 4 jam mungkin boleh tahan 2 jam. Itulah dia punya keburukan kalau kita dedahkan dia dekat cahaya matahari dalam tempoh yang terlalu lama. Itulah dia punya keburukan kalau kita dedahkan dia dekat cahaya matahari dalam tempoh yang terlalu lama. Minyak wangi ada expiry date ke? Ada expiry date ke tak? Jawapannya ada, tapi bergantung Ada expiry date ke tak? Jawapannya ada, tapi bergantung kepada jenis minyak wangi tu. Ada yang boleh tahan sehingga 3-4 tahun. Bergantung kepada Pengen ada yang boleh tahan 1-2 tahun. pada waktu Bergantung kepada penginang dan pada waktu bila dia dihasilkan. Menjawab soalannya Amir Firdaus. Okey, sama-sama. Boleh nak tanya lagi tak? Boleh. Kita Boleh? Apa beza minyak wangi murah dengan mahal lah?
Minyak wangi murah Pilihan dan mahal. pertama kualiti lah. Kadang-kadang minyak wangi Lah, kadang-kadang minyak wangi murah ni bau dia walaupun bau agak tu tahan lama, menyengat walaupun bau tu tahan lama macam sakit hidung macam tak tu. macam sakit hidung. Kalau bau macam tu. mahal, minyak wangi mahal ni mostly So- bau-bau yang soft tapi tahan lama. Orang pun tak terlalu Kalau bau hidung lah bau. hidung lah bau. Okey. Mahal, minyak wangi mahal ni mostly bau-bau. Okay, menjawab soalan saudara Zaid Menjawab soalannya, saudara Zaid. Kita punya line start ke? Boleh tu nak tanya soalan? Antara wanita dan lelaki, siapa yang mempunyai dera bau yang lebih sensitif kan? Untuk soalan jawapan dia, Untuk soalan awak tu, jawapan dia wanita. Kerana menurut kajian menunjukkan bahawa wanita lebih sensitif kepada bau berbanding lelaki dan dapat mengenal pasti lebih banyak aroma. Ini kerana iaitu orbital bahagian otak yang mengawal pengenalan aroma iaitu orbital prefrontal pada wanita lebih. Sekejap lagi kita nak ambil gambar lagi. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Syafiq ni cakap Semua tak ada Semua faham Kami punya Faham. Dah ke? Ada mana dah cakap? presentation ni. Rekod hari, rekod kan? Dah boleh dah tutup presentation. ambil gambar. Kau buka mic ke? Okay, itu sahaja daripada kami. Nak ambil gambar. Okay, terima kasih kerana meluangkan masa dan bertanya soalan. Kami harap apa yang kami present ni boleh digunakan dalam kehidupan seharian, InsyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Okay, dah betul rekod lah. Terima kasih Tok. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Okay, kita recording dah. Yang belum dah kejap, tunggu jap. gambar left kejap tunggu jap. Jangan left dulu. Jangan left dulu sebab kita nak ambil gambar. Jangan lagi dulu sebab kita nak ambil gambar lagi sekali. Buat gambar lagi. Okay, boleh buka kamera? Ingat kan bagi minyak wangi? Buka kamera. Tapi Ish, ya Allah. Syafiq, Yang atas stop semua. presentation. Yang atas semua. Oh, Akbar. Tu yang merah-merah tu. Oh, teruk. Teruk sangat tu. Mek, jangan buat muka orang marah, Mek. Tak aku dah. Okay, semua buka kamera ya. Ambil ni mati-mati ingat budak Pak Enam. Buka kamera orang yang Oh, okay, dah cerah dah. Dah kering. Mek, jangan buat sekarang tu. Baik, satu, dua, tiga. Sekejap lagi sekali. Dah belum? Lama senyum. Satu, Zaid tak nak senyum ke? Zaid senyum lah. Sekejap lagi sekali. senyum. Kita kalau senyum nanti Satu, marah kan? dua, senyum. Mek, senyum bukan. Kejap. Cepat sikit. Flash kat dalam video. Okey, dah. Satu, suruh satu. Terkejut lah tengok. Dah ke belum? Okey, dah. Oh, dah. Thank you so much. Tutup boleh. Oh, dah. Dah, Mek, tutup. Tutup, Mek. Foto gatal ni. Dah.
Thank you semua. Macam Terima kasih semua. dari wakil weh. Korang tak nak